Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keempat daripada 6 perkara, iaitulah syarat-syarat sahnya solat atau semayang. Daripada 6 syarat sah semayang. Siapa yang tak tahu syarat sah semayang tetapi dia buat mengikut syarat, maka semayangnya sah. Dia tak tahu, lepas suruh bilang syarat sah semayang, tahu tak? Mana aku tahu. Tapi dia semayang ikut syarat belaka, sah semayang. Kita kena faham situ. Orang yang hafal syarat dan rukun, dia boleh hurah suti-suti bab semayang. Dia boleh karang kitab bab semayang 560 juzuk. Faham? Tapi bila dia semayang tak ikut syarat, sah ke tak? Jadi amalan tu utama. Nampak? Bukan ilmu. Cuma ilmu ni alat nak dapat kesempurnaan amalan. Yang keempat, syarat sah sembahyang suci daripada hadas besar atau hadas kecil. Maka tiada ia berair sembahyang dan tiada sah sembahyang seorang serta hadas besar seperti keadaannya junub atau haid atau nifas atau wiladah, dan batal sembahyang seorang yang datang atasnya hadas kemudian daripada takbirnya. Syarat sah sembahyang pada zaman Nabi SAW tak sebut dalam hadis syarat sah sembahyang berapa perkara, rukun sembahyang berapa perkara. Ini ulama buat, tapi ambil daripada Quran dan hadis untuk memudahkan kita. Zaman Nabi SAW itu dia ajar dengan secara langsung gitu. Nak semayang kena begini. Nabi tak sebutlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ulama dia buat syarat, buat nombor. Rukun semayang suku nombor supaya kita mudah belajar. Supaya mudah belajar. Jadi ambil daripada mana kau? Dia mesti suci daripada hadas. Ambil daripada hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis yang terkenalnya sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salati ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda atau kama qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima solat seorang kamu apabila dia berhadas sampailah ia mengambil wudu. Bila berhadas kena ambil wudu. Ini dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan darurah, Tuhan terima semayang dia tanpa wudu. Walaupun dalam keadaan tidak ada air, tak boleh nak wudu dan tak boleh nak junub, tak boleh nak mandi hadas. Itu keadaan orang yang faqidut tahurain. Dia tidak ada dua alat bersuci. Tidak ada air untuk air ambil wudu atau mandi junub. Tidak ada tayamum untuk mengerjakan tayamum ganti daripada wudu dan mandi. Ini perkara nadir, jarang berlaku. Tak masuk dalam hadis ni. Dia kena kurung dalam bilik. Kena takak. Askar mereka laknatullah takak dia. Katakan pejuang Iraq. Sekarang yang berjuang melawan askar Iraq tu, dia ada tentera Islam. Hak masuk belah mereka askar kerajaan tu tentera munafikin. Faham? Jadi pejuang-pejuang ni ditakak oleh askar Iraq, kurung dalam penjara. Tidak ada air nak ambil air semayang, nak tayamum pun tak ada, tanah dalam penjara. Maka dia pun semayang. Nampak? Hukumnya Allah Ta'ala terima. Nampak lagi? Jadi tak masuk dalam hadis ni. Dalam hadis ni kata Tuhan tak terima dalam keadaan bukan darurah. Adapun darurah tak apa. Kita ni hak tak pergi perang di Iraq, kena kunci dalam rumah. Bini kita ingat kita tak ada, apa kita tuk tidur bawah katil. Nak sejukkan. Bini kita pun hubung ke luar bilik. Faham lagi contoh? Misal contoh. Kita berorang kejut tengok pukul 8 tau, tak mayang garik lagi.
Kocok pintu tak boleh buka. Bini kita ingat kita tak ada. Dia pergi kat orang makan buluk, temu natu malam. Jadi kita dalam bilik boleh ambil sembahyang mana? Ada air. Ada air sekolah, air kopi. Tak? Jadi kita sembahyang dalam keadaan nak ambil wuduk tak boleh. Dia panggil orang yang berhadas. Tuhan terima. Tu masalah. Contohlah. Siapa yang sengaja dalam keadaan bukan darurah semayang dengan keadaan berhadas, hukumnya berdosa. Pendapat yang lebih kuat dosa besar. Dosa besar. Jadi jangan sengaja. Hadas besar lebih-lebih lagi sangat dosanya daripada hadas kecil. Kadang-kadang hujan, kita malas nak pergi ambil wuduk dah. Hujan lebat sejuk ni. Nak sembahyang Isya ketuk dah sikit. Batal dah. Nak pergi ambil wuduk di telaga hujan lebat. Mayang lah. Nak buat order sekali hari ni. Tahu dah tak ada wuduk. Dosa besar. Jangan awak terbaik main gitu. Syaitan kata tak apa sekali ni je. Syaitan kata. Sekali-sekala. Dua kali. Dah ada 400 kali. Tak boleh. Hak tu sengaja. Sejuk tak sejuk, sabar. Ni bagi sabar dalam ibadat. Sejuk dah boleh karang semayang. Dia bukan wajib semayang awak waktu sejuk lagi ni, hujan tengah lebat nak ambil wuduk pula. Semayang karang sikit semayang isyak katakan. Hujan lebat pukul 9 lah ni. Pukul 11 karang boleh. Pukul 11 boleh. Nak waktu isyak. Waktu isyak dia ada 2 waktu. Satu kaum mengatakan lepas pada azan afdal, satu kaum kata tengah malam afdal. Sengaja haram. Beradah haram. Hak pesen orang tua-tua toki kita, mak ayah dia tidur khelak dah. Maknanya batal wuduk. Nabi kata faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur hendaklah dia mengambil wuduk. Dah orang tua-tua. Tak macam orang muda-muda. Bubuh kepala sikit nyanda di bawah congkeh kelak. Bila dengar abang bangun nak semayang. Cucu dia kata, tok tidur dah dia batal wuduk. Dah ida. Sikit je. Hukum berdosa besar. Takat tu cucu boleh kata lagi balas. Ni serapahnya maki hamu ke cucu. Ada jenis gitu. Pasal apa? Pasal masa muda ni dah ambil berat hak ilmu. Nampak? Waktu ilmu ting. Masa muda tak dengar dah lah. Zaman tok kita. Zaman dia muda itu tahun 60-an. Joget hangat dulu. Tua ni tak dengar pula. Jadi dia sanggup buat. Walaupun dia batal dah wuduk dengan sebab tidur ataupun dia sebab jahil sangat, dia pakai kira boleh. Banyak. Batu dari muda-muda kita jaga amalan we jadi juruh molek, kita mengaji molek, insya-Allah Tuhan pelihara kita masa tua. Kalau panjang umur. Kalau mati muda alhamdulillah. Dah mati muda dak dah tua dak banyak dosa. Bab ramai kita tengok orang tua bukan serema, berlaku kih-kih seperti ini. Zaman muda dia tak belajar dah, zaman tua memang dia semayang. Umpama tapi tak ikut peraturan. Lelek-lelek dah tidur kerah-kerah tu kena molek. Nak semayang juga. Orang kata batal dah, dia terdak tidur sikit je. Batal. Padahal kalau kita hilang warnanya panca indera kita walaupun sekejap, batal dah. Dia kira tidur. Hak tu pesen orang tua-tua. Satu lagi penyakit, bila sakit semayang duduk. Mak kita, ayah kita 3 tahun semayang duduk. Betul lah. Pasal orang yang tak mampu semayang berdiri, semayang duduk Bila baik dah sakit, dia tak boleh berdiri, semayang duduk. Semayang dia tidak sah. Walaupun 50 tahun, 15 tahun buat kerja, tak sah. Sebab dia boleh berdiri. Pasal apa dia tak boleh berdiri dah? Pasal 3 tahun dah dia semayang duduk, sedap. Kalau maknanya orang tegur, dia pun perbetulkan kesalahan, alhamdulillah. Tapi bila anak cucu tegur, jadi baloh. Dia kata anak cucu dak hormat orang tua lah, begitu beginilah serba dak kenalah apa semua. Ada tak jenis orang tua gitu?
Dah tak siang dia. Dia semayang dulu dalam keadaan duduk sakit, sah. Tapi sekarang dia telah sembuh daripada sakit, boleh berdiri. Dia tidak kita kan sakit kan, dah tu baik dah. Itulah aku nak gerak nak berdiri. Dia tidak gerak nak berdiri. Pada haftar tadi dia ambil wang isang mau je kaki cakap boleh ada berdiri. Nah, itu masalah. Pokok pangkalnya masa muda ni kita jaga agama. Kalau kita jaga agama, maka masa tua Tuhan jaga kita balik. Siapa yang masih muda tak boleh jaga agama dia, masa tua Tuhan tak jaga dia. Ni cerita. Sengaja berdosa dan tidak sah. Tak sengaja tidak sah, tetapi tidak berdosa. Masalah semayang dalam hadas. Jadi beza. Kita sengaja semayang walaupun ketuk dah, walaupun setu batal dah ni, batal dah wuduk semayang juga, berdosa dan tidak sah. Tapi kalau kita tak sengaja, kita ketuk lah tadi kita, tapi sembang dah sedap nak sembang, dah ada orang isya tak ingat ke ketuk pas semayang garik. Semayanglah kita semayang isya dalam keadaan berhadas, tak sengaja duk ingat ke ada wuduk, sampai kiamat kita tak ingat dah cerita tu, tak dosa. Dah semayang sah tak? Tak sah. Dah pahala ada tak? Pahala ada. Ulama jawab belaka 1000 tahun ulama jawab kalau berlaku masalah gitu. Kita nak call pasal apa? Tak berdosa, pasal tidak sengaja. Kan khabar rufi'al qalam an salas. Nabi kata tidak ditulis, tidak dikira dosa 3 golongan: orang salah, budak-budak, orang gila. Orang gila tak ada tulis. Orang gila 3 orang di jalan-jalan dia jumpa lori arak. Nak pergi atas Johor arak. Dia dapat lori Cina pergi minum air. Dia kena naik atas lori, bahang minum 3 setelah 3 orang minum. Tak dosa sikit haram pun. Padahal apa? Pasal dia orang gila. Tidak ada akal. Lepas tu kalau orang gila kita tengok dia suka kita. Kan suka kan? Dia suka tu maknanya dia suka kita lah. Kita masuk neraka dia tak. Tapi kita tak tahu kali kita kata dah gila. Padahal kita buat salah masuk neraka dia tak. Kalau tak sengaja, tak berdosa, tak sah semayang. Tak apa pula tak sah? Pasal suci daripada hadas adalah syarat sah semayang. Nampak? Idza saqata syartun saqata masyru'. Apabila gugurlah syarat, maka masyru' iaitu semayang tidak dikira. Cuma boleh pahala. Pahala apa? Pahala niat melakukan solat, iaitu nak menunaikan ibadah kepada Allah. Dia bukan sengaja semayang, tak ada wuduk, tak ingat sungguh. Maknanya dia tidak ada lalai daripada Allah. Memang nak tunai juga ibadat, kerana Allah fardukan ke atasnya ibadat semayang, ditunaikan juga. Orang ni lepas daripada dosa dan niat mengerjakan ibadah walaupun semayang dia tidak sah, kerana tidak ada syarat. Tuhan beri pahala di akhirat. Nampak? Sebab itulah orang yang baca Quran sedap, Fatihahnya sedap, Tuhan tak terima semayang. Fatihah ditambahkan, Tuhan terima. Kena jaga kau. Benda-benda gitu berlaku. Kok mana? Contoh. Sedaplah baca Quran dia. Fatihah dia boleh baca 21 qiraah. Rakaat pertama dia buat lagu Syekh Wasi. Rakaat kedua dia buat lagu Sudai. Panjangnya rakaat pertama dia baca Al-Baqarah, semayang isya. Rakaat kedua dia baca surah An-Nisa atau Ali Imran. Rakaatnya macam patung, tak gerak. Comel belakalah. Suara berlagu-lagu, bertaranum, tetapi riak kepada manusia. Tak terima. Orang baru masuk Islam tak reti Fatihah, reti bismillah, baru masuk saat ni garik mayang isya bismillah, dia ulang tu dia bismillah bismillah bismillah, rokok 18 kali pasal tak dalam belajar. Tuhan terima tu tak? Biar cerak tu dulu. Tu nak khabar. Lepas tu kita bila ada ilmu jangan duk berasa lebih kan. Dia lebih sendiri, jangan kita berasa lebih. Faham? Tapi dengan amalan. Amalan 4 perkara baru sampai Tuhan. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Tapi bukan 3 saja, yang keempat kena ikhlas. Ikhlas saja tak beramal, tak jadi apa. Ikhlas beramal tanpa ilmu, tak jadi apa. Ikhlas mayang, tapi mayang subuh 6 rakaat. Tak terima.
Comel dah dengan amal, dengan ilmu, tapi tak beriman pula, percaya kepada manusia. Dia kata bi'in yang beri nikmat. Berat dandang lah tu. Dah. Rosak pula kita. Kalau akad takbir dah gitu juga. Dia kata dan tiada sah semayang seorang hadap sah seperti keadaannya junub. Dia junub, dia semayang juga berdosa besar. Junub ni apa junub? Junub ni hadap sah disebabkan keluar mani ataupun dengan sebab jima'. Keluar mani tak jima', junub lah. Hadahnya janabah. Hadahnya janabah. Orang yang janabah ini dipanggil orang yang suduk dalam junub. Wa in kuntum junuba fatahharu. Jikalau kamu seorang yang junub, iaitu ada hadah janabah, fatahharu, maka wajib kamu mandi. Atau nifah. Orang perempuan yang belum kering darah nifah, maka haram dia semayang. Tak sengaja tak berdosa, sengaja berdosa dan tidak diterima. Atau haid dan nifas. Haid atau nifas. Haid dan nifas. Haid dan nifas ni darah tulis. Nifas ni asal darah haid. Nifas ni keluar selepas beranak. Biasanya normal lah. Bila perempuan itu dia hamil, pregnant, darah haid akan berhenti keluar. Ini pada adat. Cuma kadang-kadang berlaku juga perempuan yang mengandung masih lagi keluar haid, tapi 1 dalam 10,000. Ini kiraan doktor, boleh dipakai. Nak tahu bilangan gini tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis, maka balik pada yang uruf. Faham? Jadi boleh pakai agak buah doktor. Yang tak boleh pakai buah doktor, bila buah doktor bercanggah dengan Quran dan hadis, kena talak hak doktor. Tapi bila tak ada nah Quran, tak ada nah hadis, doktor buat khabar, boleh pakai buah doktor. Tapi doktor tu kena pakar, jangan doktor baharam. Dan ni doktor pelik-pelik dia ni. Buat pembedahan, lepas tu jahit, tinggal benang lah perut orang, setambung benang. Itu nak khabar bahawasanya yang sempurna Allah Ta'ala. Kita duk bangga sangat kan ilmu kedoktoran, maju sangat ilmu perubatan. Sampai lupa tentang kuasa Allah. Allah pun tunjuk kelemahan. Ada tinggal kapah, ada tu di Amerika tinggal kayu besi panjang 12 inci. Besi tu hak bagian nak buka perut, tinggal dalam tu. Kawan tu makan nasi bersih mau makan nasi. Rupa 12 inci besi panjang tu duduk dalam. Kaki tinggal kereta labi lah perut orang. Hak nanya kau orang. Yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Itu dia khabar kekurangan. Bila manusia duk bangga sangat dengan ciptaan terhebat abad milenium, iaitu komputer dan internet. Memang hebat sungguh komputer ni. Macam-macam serba mak nenek ada. Tok kita, mak kita ada belaka dalam tu. Ada belaka tau. Nak tengok Kaabah, tekan tubik Kaabah. Nak tengok gambar ikan, tubik gambar ikan. Nak cakap dengan kawan kita, boleh cakap selalu. Nak tengok muka anak kita duduk di Mongolia, tubik lalu gambar anak. Allah bila tengok kita dah lupa sangat kebesaran Allah, Tuhan nyakit virus. Jadi kondeng, jadi hang, jadi lekat, macam-macam meseng. Jadi yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah berhenti darah haid, maka biasanya mengandung dia berhenti darah haid. Bukan berhenti keluar, dia ada darah terkumpul di dalam rahim. Darah haid yang terkumpul di dalam rahim dengan sebab mengandung tadi, dia akan keluar selepas anak keluar. Faham tak? Lepas tu ada 20 hari, ada 30 hari, ada 40 hari. Atau wiladah. Ini semua ni panggil hadas besar, tapi bukan junub, hadas besar. Dan batas sembahyang seorang yang datang atasnya hadas kemudian daripada takbirnya. Siapa yang telah takbir kemudian berhadas, batas sembahyang. Orang yang sedang bertakbir ketuk, batal tak sembahyang?
Lengah kat tengah kat takbir. Allah. Pung itu. Batal tak semayang? Ha? Tak batal. Nah, ni fatwa baru. Pakai dulu kini dah selama ni. Tak batal semayang. Nah. Nah. Kena lawang. Memang kita khabar sebab tak salah bimbang kita khabar sebab. Tu panggil fiqh, faham agama. Dia tak mau pandai nak faham dah. Pandai dah kopi wow. Sebab dia khabar tadi, siapa yang telah selesai setelah pun angkat takbir, berhadas batal semayang. Takbir ni benda apa? Takbir ni dua perkataan, dua kalimah. Lafzul jalalah dengan lafaz akbar. Allahu akbar tu takbir. Kalau Allah bukan takbir. Kita tengok kat orang ceramah, takbir Allah. Buan mari dua ni pula seorang lagi. Molek Bila mak sabu kata takbir, kita jawab Allahu akbar. Allahu akbar tu takbir. Jadi takbir ni mestilah lapah Allahu akbar. 8 huruf, alif lam lam alif kat berau. Tak sebut lagi habis 8 huruf, tak panggil takbir. Sebab tu kita khabar mana-mana pun ingat supaya kepahaman. Sebab bila kita faham benda gini mudah. Masuk semayang dengan huruf ra, keluar daripada semayang dengan huruf mim. Faham lagi? Alif lam lam ha, Allah akbar, alif kat berau. Lagi kita tak sebut huruf ra, tak masuk dalam semayang. Nampak? Sebab tu dia Allah ketuk, tak batal semayang. Pasal nak kata batal, dia mesti masuk dalam semayang tu. Dia kena sah dalam semayang. Kalau tak sah semayang, ketuk batal tau. Nampak lagi? Betul tak? Tu lah. Baju biru pun. Okay. Banyak benda ulama kata kalau kita faham tentang masuk dalam semayang ni. Banyak benda. Ni nanti nak bagi contoh sikit. Kalau kita dah habis kita takbir, dah batal. Sebab apa? Dia kena nak kata batal, dia kena sah dulu. Sebab tu kita ngajar di mana-mana pun, kalau ketuk 2 kali dah batal semayang. Faham? Nampak? Ketuk 2 kali dah batal. Amal dah. Dia kata batal semayang, ketuk. Sekali ketuk ke? Batal. Tapi kalau pung dah batal. Tu kaedah. Peganglah dulu kini selama ni. Nak lawan lagi? Tak mau lawan. Dah kita semayang, batal. Batal semayang. Dah batal, dah lagi batal. Dia lagi batal dah. Faham baik tu baik kau. Faham dia batal dah. Ilmu dah mesti banyak nak faham. Banyak nak faham nak faham dia. Apa culbu dobik kita dah faham dah. Aku dah tiok dia. Tak mau nak faham. Jadi bila dah habis dah takbir Allahu akbar, itu panggil sah semayang. Sebut bar baru sah semayang. Bila sebut bar, dia buat perkara yang membatalkan semayang, batal semayang. Di antara lagi faedah kita tahu tentang masuk dalam semayang dengan huruf ra, selama kita tak sebut huruf ra, kita boleh keluar daripada semayang, tak haram. Hukumnya makruh sahaja. Nampak? Kita semayang dah, semayang fardu lah, semayang sunat dah haram, batal. Semayang fardu haram kita batalkan tanpa darurah. Allahu akbar semayang maghrib. Tengok anak kita ngakak nak jatuh tangga. Kalau kita teruskan semayang, anak kita jatuh pada adab. Pak tekad anak tangga pun dah budak baru 8 bulan, patut riak. Berlipat yang tu bawah. Jadi kita batalkan semayang kita, dia ambil anak bo dalam buah, tutup pagar, dak berdosa. Semayang dah tengah maliki yaumiddin, orang telefon dia kat halo, hukumnya berdosa. Pasal apa? Halo tu bukan darurah. Nampak?
Tapi kalau kita tak ada kata akbar lagi, baru Allah kering-kering, halo, tak berdosa. Faham? Tu ilmu pegang tu, nak amal. Bukan hak kita reka. Nah, kita tak ada, kita nakal. Nah. Sebab dah masuk gila semayang. Dua ibadat saja dalam dunia ni hak sunat, kalau kita buat dah habis lagi, haram kita berhenti tanpa darurah. Kena perhabis juga. Hak lain ibadat sunat, dah apa kita dah habis. Semayang sunat baru serakaat, berhenti dulu pergi makan nasi gimbu dulu. Tak dosa pasal semayang sunat. Faham? Semayang fardu dosa. Dua perkara yang amalan sunat wajib kena habis. Yang pertama haji, yang kedua umrah. Dua ni walaupun sunat wajib kena tahallul, kena selesai. Hal lain tak apa. Baca Yasin berapa? 4 muka surat baru baca 2 baris. Mula tak dosa. Faham? Jadi semayang fardu bila masuk dengan akbar, baru orang panggil masuk dalam semayang. Keluar dosa, makan dosa, minum dosa, cakap dosa. Tapi kalau Allah bahan nasi tu lah, dah makan, dah masuk dalam semayang, dosa ke tak? Tak. Faham? Makruh saja. Sebab kita belum lagi sebut huruf ra dalam takbir, tak masuk di dalam semayang. Faham tu? Jadi kalau dah beradah sebelum sebut kata takbir, tak batal semayang. Yang batalnya bila kita telah pun takbir, patu datang haid, batal semayang. Tengah takbir datang keluar air kecing, batal semayang. Batal semayang tu, jadi batal semayang. Mula batal wuduk dulu, patu batal semayang. Yang kelima, suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripada badan dan pada kainnya dan pada tempat sembahyang dengan najis yang demikian itu salah suatu daripada 3 tempat itu. Yang kelima, daripada syarat sah sembahyang mestilah bersih. Suci itu makna bersih daripada najis. Najis ni dalam bab sembahyang ni dia ada 2. Najis yang tidak dimaafkan dan najis yang dimaafkan. Jadi kita kena suci masa semayang ni daripada najis yang tidak dimaaf pada syarak. 3 perkara kena suci. Yang pertama, tubuh badan kita daripada ujung kepala sampai ujung jari kaki. Yang kedua, pakaian hak duduk di tubuh kita. Pakaian dalam gerabak tak apa, ada tarik pun, bukan kita pakai. Yang ketiga, tepak semayang. Baik, di badan kita ada teh ayam munah di tumi, tak sah lah semayang kita. Pasal apa? Pasal menanggung najis. Tetapi kalau najis itu sedikit, umpamanya kenalah sedikit daripada darah. Umpamanya darah apa dia? Darah semut ke darah semut pula, darah ayam ke, kena apa? Sedikit sangat, maka kata ulama fiqh dimaaf pada syarak. Tengah-tengah semayang ni berok di burung sedikit, dimaaf pada syarak, kerana payah nak pelera benda hak main kat atas kepala. Kalau kita sengaja, kita tengok, kita sebelum semayang kita tengok tangan kita ni darah, kita pun ambil lah kesat, pasal banyak wajib. Tetapi kalau sedikit saja tak neleh, sikit tu baik, kita tak berbasuh nak semayang juga sah semayang. Dah tu najis kan darah, dimaaf pada syarak. Berapa maaf? Pasal sedikit. Nampak? Sebelum semayang. Dalam semayang, bila takbir dah, darah yang keluar banyak pun dimaaf. Dia gitu. Tengah semayang, darah orang sebelah kita, umpamanya sebelah kita, dia semayang, Datuk Imam baca panjang Al-Kahfi malam Jumaat. Dia ni buah duduk saja, pecek dia awak. Pecek kena di tepi tangan itu, letup dalam tinat bang, pecek kena batu aku. Nampak sikit haluh, dimaaf pada syarak pasal sedikit. Tapi kalau banyak ajnabi, dah maaf. Nampak? Dia gitu. Kita pun dimaaf juga, pecek dirawat ni lah. Dia duduk dengung pecek dirawat, tubik sikit je. Dimaaf jikalau sengaja, walau dengan syarat sedikit. Tapi kalau tak sengaja, habis selah baju pun satu kau kata dimaaf. Tak sengaja. Dia gitu. Pakaian yang mana yang kita pakai.
Pakaian yang kita tak pakai tak terlibat. Nah, piyah kita ada tarik cicak. Banyak mana 3 cupok. Tapi piyah tu kita tak pakai bos belah kita. Tak ada kena-kena dengan kita. Dia ada tubuh kita. Faham? Baju kita pakai, kain kita pakai. Dah? Kita sebelum sembahyang kita tengok ada darah sikit sini. Nah, hukumnya dimaaf pada syarak. Dah nak pergi basuh juga sunat. Tapi kalau berlapang dah maaf sebelum sembahyang. Sebab kita boleh nak basuh dulu. Kena bersih dulu. Nah, Islam ni taklah siapa kita kena suci lecing habis. Nah, tapi pada zahir mata kasar biar bersih. Dia pertengahan. Tak berdoa lalu siapa kena seperang habis. Tidak melampau siapa kotor pun boleh sembahyang juga. Nah, pertengahan. Tengah sembahyang mari kucing. Ataupun lepas sembahyang tengok ni nak khabar tempat sembahyang tu. Tempat sembahyang bukan surau, bukan masjid. Tempat sembahyang ialah tempat yang kita bersentuh dengan dia masa kita sembahyang. Sama ada masa berdiri, masa rokok, masa duduk. Jadi kalau kita atas jadah kita, kat bahagian rokok, bahagian kita sujud, kat dada tu tak sentuh dengan kita tak? Kat dada ada air kecil anak, sah sembahyang. Pasal tu bukan tempat sembahyang. Tempat sembahyang yang kita tok tangan kena situ. Tok tangan ni kena situ, tok dahi kena. Tu panggil tempat sembahyang. Ujung sejadah ada tahi cicak. Nah, umpamanya atas anak kita tengok mari kecing ujung sejadah berjaruk. Kita sujud kat ada kena air sembahyang, sah. Dia kata dah sejadah bukan pakaian. Bukan pakaian. Kita sembahyang atas papan latar. Papan latar tu ujung tu ada tahi cicak. Papan tu yang kita jirit dia gerak tak cicak tu. Hukumnya dimaaf juga pada syarak. Atau kita nyanda di tiang surau masa sembahyang, atas sikit pada bahu pak kita nyanda ada tahi cicak, dimaaf juga. Ataupun tahi cicak tu duduk atas amplifier, Tok Imam pakai mikrofon di dada, dimaaf juga hak duduk atas amplifier. Melainkan duduk atas wayar, dikira kita gerak, dia gerak attack, gerak, dia gerak attack. Jadi kalau duduk di amplifier tak gerak, maka tak batas sembahyang. Tok Imam yang pakai mikrofon di amplifier. Atas amplifier bukan kata tahi cicak, tahi gajah pun tak apa. Melainkan Tok Imam digalas amplifier atas belakang. Masa dia sembahyang. Tu jarang, memang batal lah. Faham tak? 3 suku dah Tok Imam tu. Baik. Lepas sembahyang tengok lidahi bulu kucing. Bulu kucing. Bulu kucing najis. Dah kena qada tak? Tak qada. Sebab apa dah kata najis? Najis biar panjang sikit. Najis yang dimaaf. Pasal apa maaf? Pasal Nabi kata kucing ni main dengan orang. Kalau binatang tak main dengan orang, dah maaf. Kalau jenis tak dimakan. Bulu binatang yang boleh dimakan, maka tidak najis. Boleh makan bila? Boleh makan bila disembelih. Dipanggil hayawanun ma'kula. Binatang yang kalau kita sembelih boleh makan. Ayam tak sembelih kita boleh makan. Boleh makan hidup ayam? Tak boleh, kena sembelih dulu tau. Jadi bila dia di jalan, dia tak sembelih, kita tak sembelih, dia hidup lah. Dia belaga ke, dia berlari ke apa, dia kejar tina ke, kembur bulu, lekat di baju kita sembahyang. Tak batal, pasal bulunya suci. Tapi suci pada bahagian tubuh badan orang sembahyang. Bukan suci boleh makan. Tubuh bulu ayam buat singgang. Makan tak boleh. Kucing boleh makan oleh tersembelih. Jawab tak boleh makan, tetapi bulunya dimaaf juga tercabut. Sebab apa? Sebab dijawab, Nabi jawab pada Ibnu Abbas, kucing jenis main di kaki orang. Maka Allah ni agama Islam, Allah jadikan agama yang cukup toleransi. Bila binatang tu main dengan orang, maka diringankan hukum. Nampak? Melainkan Tok Imam lepas akad pada lepas malam, dia buat sapu muka, tengok bulu beruang lekat di dahi, baru dah maaf. Pasal beruang mari dua ni. Kucing jenis duduk dalam rumah. Tengok kucing kan. Kalau kita bubur atas latai, tidur atas latai. Kita apa atas latai tu sejadah, dia mari tidur atas latai ke atas sejadah. Kalau kita bubur kalau batal pula atas sejadah, dia tidur atas sejadah ke naik atas batal? Tu lah Nabi faham lama dah. Mana kita buat tak faham? Sebab tu Nabi nak semayang, Nabi nak ambil serban. Nak ambil serban, tengok kucing duduk tidur atas serban Nabi. Nabi pun tak ambil. Sahabat kata tak apa. Kalau ambil, kucing kejut, ganggu dia tidur.
Kita kalau kucing tengok 2 kali berlipat sepak. Dok, selit je lah robot ikan masin kucing lepas. Kucing. Dok. Kita memang gangster. Nampak? Dak reti bahasa something. Nah, Nabi tunjuk dak tu siapa gitu semua. Padahal dak Nabi akak dak apa kucing akak. Nah, akak bubi ke. Nah, dak leh ganggu orang tengah tidur. Terik sikit bang jaga. Nah, padahal binatang Nabi hormat. Tu Rasulullah. Nah, jadi bulu kucing lekat di kain, lekat di sejadah, lekat di tubuh, lekat di dahi, dimaaf pada syarak. Nah, yang dah maaf sebelum sembahyang kita rebus sengaja bulu kucing. Nak akad takbir ambil kucing retu dia 3 orang tapek dahi. Takbir, tu siapa suruh pergi ubuh? Tidak dimaaf pada syarak. Nah, bijaknya Allah Taala buat kucing main lemah orang. Nah, kucing dia buat. Sebab tu Tuhan ni bijaksana hakim. Nah, apa kata kalau Tuhan buat khubar main rumah. Nak nyanyi kau orang. Boleh berlatih habis dengan kursi dengan TV, acul buah bi bagai dapur. Nah, kita nak anak kucing mari dapur sepak. Dak wi makanan. Tuhan wi kita kereta roti, kacir suti, protong sagar suti. Anak kucing mari minta ke dapur pada wi makanan. Oh, bengong aku. Tuhan wi mu nganak, boleh anak nak bini, boleh bini nak kerja, boleh kerja nak biti wi biti. Atau nak kucing saya kau minta ke dapur. Dak wi. Banyak kali dia kapang. Dak. Dia minta nasi makan dulu, bukan suruh nak suku. Bukan ada nak suku tak mampu angkat ni. Dia tahan kira. Tapi dah kita ni umat jenis tak erti bahasa, tak faham dengan nikmat yang Tuhan telah beri begitu banyak dengan ujian-ujian seperti itu. Sebab tu kita ni hemat tak. Sebab tu ke tahap martabat kita rendah. Bukan khairu ummatin ukhrijat linnas. Abu Hurairah guna lengah baju ni kucing. Tengah main kucing, main dia berani main kucing. Main atu lopak atu lepok ni ambil anu lepok tu. Dah Nabi mari. Assalamualaikum. Kejut ke Nabi ni, takut Nabi marah. Susuk dalam lengan baju. Orang agak lengan baju so. Boleh buah nak kucing jalan. Dia pun tutup takut tengok Nabi. Waalaikumsalam. Tengah cakap dengan Nabi gerok nyunyuk. Nabi kata kenapa? Dalam lengan baju. Tapi Nabi tak cakap gitulah. Nabi cakap Arab. Kita terjemah. Dah kita ngajar ke mamang kita terjemah Terengganu. Dah, kenapa? Nabi tanya bahasa Arab. Kan kata Nabi cakap Melayu. Kalau kita gajar di Ulu Pueh, napek tu. Dah kita kata gitu. Tengok tepat. Jadi Abu Hurairah kata anak kucing. Tobik 2-3 ekor kat lengan baju ni. Start pada tu Nabi kata Abu Hurairah, Nabi buh gelo. Bapak kucing, mana orang yang sayang kepada kucing. Nabi tak kata ada main kotor-kotor gitu, tak kata. Nabi buh gelo pula. Lekat siapa ni? Ribuan tahun. Bapak kucing. Abu Hurairah, bapak kucing. Kita penyepak kucing. Baik, tu contoh-contoh lah. Sebut dah kita dah. Naji-naji yang dimaaf banyak dah sebut. Kita ulang balik sedikit. Yang keenam, ketahui akan segala fardu dan segala sunat. Maka tiada sah semayang orang yang tiada mengetahui fardu, rukun dan rukun semayang dan sunatnya. Ini kena terang jadi baik, dengan baik. Maknanya nak menggalakkan kita melakukan amal dengan sempurna, maka kesempurnaan amal itu dicapai dengan ilmu pengetahuan. Padahal hakikatnya kalau kita tak tahu, kita buat betul, hukumnya sah dah. Siapa yang tak tahu hukum tajwid, hukum Quran, dia baca betul, maka bacaannya sah. Siapa yang tahu hukum tajwid tapi tak ikut hukum tajwid, bacaannya tidak sah. Cuma adat kata kalau kita nak pandai baca Quran, kenalah belajar. Tapi kalau orang yang jahil tukir tak pernah belajar bab Quran, dia baca betul Fatihah, sah lah Fatihah dia. Tapi adat kata kalau tak belajar biasanya tak betul. Dia gitu. Sebab tu umur belajar ilmu agama ialah 7 tahun. Dikiaskan dengan semayang. Semayang ni Nabi kata muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i. Wajib kau suruh anakmu semayang. Dia semayang tak semayang tu hal dia. Suruh tu wajib. Bila mereka sampai umur 7. Orang putih ambil hadis ni buat umur 7 masuk sekolah.
Nah, dari kita tak hafal lagi Sahih Bukhari. Dia ngaji dah di Jerman. Nah, dia terjemah dah di Rusia tu, Sahih Muslim apa semua. Nah, dia nak ambil buah hak molek-molek. Buah hak tak sesuai dengan nafsu dia dah ambil. Nah, maka wajib belajar pada umur 7 tahun belajar agama. Kita umur berapa belajar agama? Nah, 45. Nak molek 55, pecing. Nak kata orang tu mari tuan ni ada sak model 3 minggu dah nampak. Oh, kat sini kau. Dah kata dulu dah nampak pecing. Dulu kerja jabat dak hari surah. Tengok. Dan ni pecing baru mari. La ilaha illallah. Mujur mari dak mari teru, bola kotak teru. Nah, ambil amalan mana tu pecing baru belajar agama. Kan Nabi kata dah kiah 7 tahun. Perintah-perintah hak wajib 7 tahun. Nah, Imam Syafi'i tak tahu umur berapa start ngaji. Hafal Quran umur 5. Umur 5 tahun hafal 30 juzuk. 9 tahun qari besar di Mekah. Siapa yang nak menangis payah sangat ke hati, nak menangis pergi dengar Imam Syafi'i baca Quran di rukun Yamani. Zaman dia. Nah, orang yang ke hati sangat payah nak menangis. Nah, kan menangis ni takut kerana kepada Allah, maka tak masuk neraka. Nah, Nabi kata ainani la tadkhulul jannah la tadkhulun nar. Tak masuk syurga tak masuk neraka dua jenis mata. Yang pertama ainin bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Jadi masing-masing menangislah untuk dapat maknanya fadilat. Ni bakat ni maknanya menangis ni. Tapi payah nak keluar air mata. Pada zaman Imam Syafi'i orang nak menangis senang. Dia dengar Imam Syafi'i baca Quran. Di mana baca rukun Yamani Kaabah. Nah, ni Hajar Aswad alik tu. Nah, rukun Yamani. Situ Imam Syafi'i duduk, siapa-siapa mari dengar dia baca dak dan 2 baris keluar air mata. Pasal dia baca dengan mulut, baca dengan hati. Kita baca dengan mulut, hati gelak gugu. Nah, baca dengan hati. Orang mari mufti ulama menangis belaka dengar dia baca. Tu Imam Syafi'i. Dah umur berapa mengaji pula tahu. Dah 5 tahun apa dah Quran. Umur 15 wi patwa jadi mufti di Madinah. Nah, kita 59 karaoke ingat lagi. Tua dah ni rambut belakang tinggal sikit. Nah tak? Karaoke. Dah dah lawak gua ni. Bukan kemamang lah. Dungu. Tak? Dah bayang. Allahu Rabbi. Pasal dia cakna, mok dia cakna sangat. Nah, mok Imam Syafi'i. Mana orang tua, ayah mati kecek. Duduk dalam perut ayah mati dah. Nah. Mok kata mungkin belajar agama di Madinah. Ada ulama ramai ni. Pergi duduk ni. Nah, Imam Syafi'i kata dah mok seorang ni. Tak sahira ke mok ni. Lagi dak aling jangan balik. Setelah lama tinggal mok dia seorang diri duduk gelak guguk tak ada api mok Imam Syafi'i. Ibu tunggal mok dia. Dia balik. Bila balik ketuk itu mok dia tak mau muka. Mok dia kata habis tak lagi belajar. Tak habis lagi. Aku tak mau tengok muka mok. Padahal belah-belah tahun tinggal mok. Mok kecil perut tua tau. Tak mau tengok muka anak. Faham? Kita dengar anak nak pergi pondok. Dah kaki tak ada sijil nak makan apa? Kaki tak ada payah nak duduk kursi musi nak makan gaji rohok payah ni. Ya, mu ikut siapa ni jadi gini tengok. Nah, tu kata. Berat kita ni. Ambo ilmu agama ambo. Zaman kita bahan lara dah jahil tukir anak tak mau harta gak pondok. Padahal Tuhan wi 5 orang anak. Dah 4 orang sekolah putih dah. Atas seorang tak apa dah pondok. Nah, bagian sekolah agama mak tahfiz ke madrasah ke. Bukan suruh atas agama, dak juga tak ambo. Nak seorang doktor, ni arkitek, ni engineer, ni jadi apa ni jurutera, ni jadi wakil rakyat. Tu. Dah apa dia nak jadi tok imam, dia nak jadi ustaz, dia nak jadi ulama, tak ada. Nah. Jadi bila kita kenang, kita kira, kita hitung, kita hisap muhasabah, ibu bapa
orang tua kita bersalah dalam perkara ini. Faham? Maka banyaklah istighfar, sedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan mereka. Itu cara dia. Bukan kita nak kutuk orang tu, tapi memang salah. Ada orang memang ibu bapa dia yang dedahkan anak kepada ilmu-ilmu Islam. Ada orang ibu bapa dia dak dengan inisiatif sendiri, dengan kesedaran sendiri. Maka tiap-tiap ibu bapa sepatutnya atau anak pada ulama-ulama. Maka ibu bapa kita berdosa kepada Allah. Kita buat sedekah, kita buat tahlil, mudah-mudahan nak kita buat kebajikan, hadiah pada ibu bapa. Allah ampunkan dosa ibu bapa kita yang lama-lama tu. Tu cara dia. Jadi kalau kita tak tahu, kita buat betul, sahlah semayang. Cuma pada adat kalau tak tahu biasanya tak betul. Jadi kalau bagi orang tua-tua, orang payah-payah nak belajar, nak tengok betul-betul, buat betul sudahlah, biar tak pandai nak huraf pun. Kita orang muda-muda ni wajib kena belajar. Tapi bukan sampai jadi ustaz, fardu ain sahaja. Fardu ain. Tak bawa kitab pun tak apa lagi, dengar saja. Sekurang-kurang dengar. 3 golongan aja hak diakui. Hak lain tu caboyan belaka. Katanya ya Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Nampak? Jadilah untuk guru atau orang yang belajar ilmu, duduk pondok, duduk madrasah, duduk di Aceh, duduk Tani, duduk Mesir, darat juga. Jadi orang kampung mari dengar saja. Tak apa dah. Jangan jadi golongan yang keempat. Wala takunir rabi'. Yang keempat ni tok guru budak dia. Belajar pondok Mesir budak juga. Mari dengar saja, duduk luar budak juga. Duduk rumah gitu, duduk layan TV berita-berita. Maka fatahlik binasa dah. Rosak jahanam dah. Rosak kau ni molek-molek ada makan kenyang, rosak dalam tak nampak. Faham? Syahadan sunat bang dan qamat bagi sembahyang 5 waktu bagi laki-laki juga. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Dia ada banyak soalan. Soalan yang pertama, saya nak sembahyang isyak pukul 3 pagi. Boleh tak saya sembahyang 3 waktu dalam satu waktu? Contoh isyak dan sunat-sunat lain. Baik. Dia nak sembahyang isyak pukul 3 pagi. Lepas tu nak sembahyang sunat lain boleh tak? Dia solat yang paling panjang waktunya solat isyak lah. Solat isya kata orang panggil. Orang lain sejam, 2 jam, 3 jam. Solat isyak daripada pukul 8.30 sampai pukul 5.30 esok. Panjangnya waktu 5 capul 5 bos kat 10 jam. Panjang waktu isyak ni. Jadi ada 2 pendapat. Satu pendapat ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Afdal sekali disemayangkan bila masuk waktu isyak, bila hilang syafaq yang merah di sebelah maghrib. Iaitu kalau kita ikut lebih kurang 8.30. Ada lagi satu pendapat juga daripada mazhab Syafi'i, iaitu afdal pada tengah malam. Jadi boleh buat 2 waktu. Jadi siapa yang nak semayang pukul 3 pagi tak ada masalah. Boleh buat pukul 3 pagi. Kerana waktu isyak selagi tak masuk waktu subuh. Lepas tu dia nak semayang solat lain pula boleh. Solat istikharah. Pas istikharah solat hajat pula boleh. Pas solat hajat sunat lagi tengah malam. Tak boleh. Sunat minta hujang dah, hujang dah. Quran adalah sunat taubat. Nak solat qada. Solat witir. Sunat nikah, boleh belaka. Tak ada masalah, boleh. Jangan niat dalam solat isyak dah lah. Dia bahan gabung itu lalu. Allah sahaja aku sembahyang fardu isyak gabung dengan sunat istikharah dengan solat hajat, habis semula dia aku nak belaka. Faham tak? Jangan awak gitu. Sesalah sembahyang. Soalan seterusnya. Saya pening sekarang dengan jamak kosong. Dia pening dah. Banyak dah saya tanya ustaz, tiap-tiap jawab lain. Saya nak pergi seminggu ke Melaka, boleh tak saya jamak bila sampai di sana? Dan ada ustaz kata kalau dak niat tetap, dak leh. Tapi ada pula kata kalau niat tetap, dak leh gak. Pening dah saya. Malah ni dak peningnya. Jadi kita tak usah pakai ustaz lah, kita pakai ulama besar-besar. Ulama besar-besar di antara Imam Nawawi rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Hajar. Apa benda ni?
Kalau ulama yang kemudian ni Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jadul Haq, kemudian apa benda ni Dr. Wahbah Zuhaili, sebut di dalam kitab-kitab mereka, kalau kita nak pergi ke Melaka, nak niat duduk tu lebih daripada 3 hari, iaitu nak pergi seminggu katakan, maka sampai di Melaka kita telah menjadi pemukim negeri bandar Melaka tu, faham? Maka bila kita dah jadi pemukim, maka haramlah jamak dan qasar. Jamak dan qasar hanya harus bagi orang yang bernama musafir. Nak tahu musafir lagu mana? Musafir ini ialah orang yang berjalan dan destinasinya lebih daripada 56 batu. Dan dia singgah pada satu tempat tak lebih daripada 3 hari. Maka kita nak pergi ke Melaka dikira musafir perjalanan. Musafir lah. Dan kita nak singgah di sana hanyalah 2 hari sahaja. Maka bila kita duduk 2 hari di Melaka, kita bernama musafir yang singgah. Faham tak? Sebab kita hanya singgah 2 hari atau 3 hari. Maka musafir yang singgah atau musafir yang meneruskan perjalanan harus melakukan jamak dan qasar. Tapi kalau kita nak singgah tu 4 hari dan ke atas, contoh dalam soalan nak singgah seminggu, maka siapa di mukim tempat kita nak tuju tu, kita dinamakan orang yang bermukim pada tempat itu. Maka bila nama dah mukim, haram jamak dan qasar. Bila keluar balik, nak balik ke Terengganu balik, dinamakan musafir yang mula perjalanan, harus balik jamak dan qasar. Pakai hak itulah dulu, kini dan selamanya. Faham? Apa yang dimaksudkan dengan zihar? Tolong jelaskan. Zihar ini ialah suami menyerupakan anggota aurat isteri yang ijma', nampak? Dengan aurat apa benda ni mahram bagi suaminya. Dengan niat mengharamkan tubuh badan isteri. Contoh berlaku pada zaman dahulu kala, zaman-zaman Arab jahiliah itu, dia kata punggungmu, dia kata ke bini dia, punggungmu macam punggung mak aku, dia kata. Ini lafaz zihar. Jangan kata gitu. Jangan serupakan tubuh badan isteri dengan tubuh badan mahram kita. Mahram kita, mak kita, kakak kita, mak dara kita. Dia kata perutmu macam perut mak aku. Punggungmu macam punggung mak aku. Pada pihak mengharamkan. Dia gitu. Tapi kalau kita kata sifat tak apa, atau kita kata aurat yang tidak, yang berlaku khilaf di kalangan ulama, seperti muka tak jadi zihar, faham? Mukamu macam muka tu aku, lelek dia kata ke bini dia. Tak apa. Atau dia kata sifat, mu ni bekeng macam mak dara aku, tak apa sifat. Ataupun dia kata maknanya warna kulit, mu ni maknanya putih sungguh macam ke kakak aku wak sulung tu. Nampak? Mahram juga kakak dia. Tapi putih tak apa. Jangan kata aurat yang wajib tutup dengan ijma'. Tu kau yang muktamad. Tapi kalau hak ijma' ulama, iaitu kemaluan dan kemaluan saja. Jangan kata. Bila kata gitu, jadi haram jima', kena bayar kafarah. Bayar kafarah baru boleh jima' semula isteri. Zihar ini adalah tolak zaman jahiliah Arab. Setengah daripada lapah cerai dia pasal kata begitu. Tujuan cerai. Jangan katalah. Soalan seterusnya, apa hukum menganjurkan pertandingan memancing dengan modal sendiri dan hukum menggunakan modal daripada peserta untuk penganjuran akan datang? Apa pendapat mengatakan ada pendapat mengatakan kedua-duanya adalah judi. Baik, kita dua masalah. Yang pertama guna modal sendiri, yang kedua guna maknanya duit peserta. Ambil yang pertama dulu. Kita anjur pertandingan memancing. Kita buat hadiah. Modal hadiah tu kita belaka. Nombor 1 1,000, nombor 2 500. Umpamanya buat kan, ataupun barang-barang lain. Tapi piti kita tidak jadi judi itu. Tak judi. Kita yang sedia, penganjur yang sediakan hadiah daripada duit penganjur. Bukan judi. Yang kedua ni kita ambil duit peserta, kemudian beli barang untuk direbuti oleh peserta, waktu judi. Siapa nak masuk 10 riyal? 1,000 orang berapa dapat? 10,000. Betul tak? 10,000 riyal. 10,000 riyal tu dia dapat, dia buatlah hadiah. Hadiah ni akan direbut oleh orang yang keluar duit tu balik.
Ini yang dikatakan sebagai maisir atau al-musyabbah bil maisir, yang diserupakan dengan judi. Haram juga, tak boleh. Yang boleh ni ambil duit peserta bukan untuk dipertaruhkan jadi rebutan. Duit peserta tu boleh guna untuk bayar sewa patah umpamanya. Sewa patah katakan bandarang kena 1,000 umpamanya. Duit tu untuk beli topi. Nah, untuk upah budak-budak jaga-jaga ni. Tu boleh. Tapi hadiah rebutan tak boleh. Tak boleh. Duit penganjur tak apa. Bukan orang peserta yang keluar duit. Peserta keluar duit hanya diorang dia tu buat beli t-shirt dan seumpamanya. Bukan jadi rebutan hadiah. Nak duit orang lain. Kita duit kita takkan jadi judi kok, takkan jadi judi. Ada pula jadi judi. Dia kata duit kita sendiri. Dia kata judi juga. Duit kita buat pertandingan. Tak jadi judi. Kita buat pertandingan bola sepak 7 sebelah. Duit kita banyak kita buat. Mana-mana kampung boleh masuk belaka. Siapa menang kita buat hadiah. Nombor 3 RM1,000 ya. Nombor 2 RM2,000. Nombor 1 RM300 ya. Tu buat. Tak ada masalah. Dah piti kita. Dah kita dah tanding dia tanding. Pakat ramai-ramai. Tak apa. Dia kata dah, kau mana nombor 1 RM300, nombor 3 RM1,000. Kau anda aku, itu aku. Dia jawab gitu. Kereta CBB 2624. Kau tak ada? Kereta anda berbunyi alam. Dia kalau kereta-kereta gini jangan letak gini. Mampu dulu kereta. Jadi buka sikit kalau orang wisata lain kali dah. Buka sikit. Nak khabar kereta buka. Tunjuk kita gitu. Ni kita sipang ini ingat soalan. Tadi dah bunyi alam. CBB 2624. Baik kita dah. Malah nak tolak lagi. CBB 2624. Soalan seterusnya. Kita dah taubat daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, kemudian kembali semula melakukan perkara yang tak baik tersebut. Apa hukumnya? Baik. Dia taubat dah batal lain kali, dia buat pula. Baik, bila kita telah bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni bukan duduk dalam gua. Taubat di mana-mana saja, tetapi memang sungguh kita menyesal dan kita tak mau buat dah. Jika ada lagi masa dia akan datang. Tu taubat yang sungguh. Walaupun kita duduk atas dekat tapi duduk tunggu lapu hijau, taubat boleh juga. Taubat nasuha juga dikira. Cuma sunat kita dalam keadaan menghadap kiblat, ambil air semayang, pakai serba putih. Semayang sunat taubat. Tu sunat. Jadi tak mau buat dah. Contohnya maknanya umpamanya benda dosa kecil ataupun dosa besar. Katakanlah maknanya benda dosa makan pi kuda. Dia pun taubat dah. Siapa masa dah ingat duk ikut kawan buat pula. Lagu mana? Jadi hak lepas tu tak ada. Hak lepas tu Tuhan padang. Hak ni pula wajib kena taubat. Dikira hak baru pula. Bukan bila kita buat balik hak ni jadi ada balik dak. Syarat tu bila kita buat dosa kita taubat segera. Tapi masa nak taubat tu jangan kata gini, bila-bila ada cang kau buat pula. Jangan kata gitu. Tu tak panggil nasuha tu. Taubat hajari panggil tu. Dia biar sungguh-sungguh dah. Memang tak ambo dah. Dah ingat buat pula. Hak lepas Tuhan hapus. Tapi hak buat pula tu jangan tunggu lambat. Segera. Ada kata dah mu tak mau taubat kali ni. Ya aku pergi Mekah bila-bila. Dia nak taubat di Mekah. Taubat di mana-mana boleh. Kalau orang pergi Mekah, ada lah dua. Kalau orang pergi Mekah tapi hutang dengan bank dah habis lagi, macam mana ustaz? Dia kata orang tu nak pergi Mekah tapi dia ada hutang bank beli rumah contohnya. Macam mana? Jawabnya jadi haji aja. Tak ada masalah. Boleh orang berhutang boleh pergi Mekah. Tak ada masalah. Orang duk sadar faham ni. Dia kata dia hutang dia pergi Mekah. Dia belajar di mana? Dia kata aku member ku kebor. Member mu main member tak mau. Dah member mu ngajar pondok ni. Dia tak ngajar, dia set ngai. Dah. Batulah ambil lah betul-betul daripada ahli dia. Maksudnya gini. Kalau kita ada hutang orang sampai masa pergi Mekah tu masa membayar hutang, maka kita wajib kena bayar hutang dulu. Tak wajib lagi pergi Mekah. Duit tu untuk pergi Mekah awak bayar hutang dulu.
Faham tak? Tapi kalau kita duit nak pergi Mekah tu ada dah. Lepas tu hak time kita nak pergi Mekah tu kita bayar dah. Faham tak? Tak ada masalah kan. Nah. Sebab orang yang berhutang dia nak keluar daripada jarak musafir, hutang tu besar pada adat, dia kena minta izin. Lalu kena khabar. Khabar tu apabila sampai masa membayar hutang dan dia tidak membayar hutang lagi. Dia kata nak balik kat gi baru nak bayar, saya nak pergi Mekah dulu. Nampak? Dia lagu tu. Bukan kata kena bila selama ada hutang tak boleh pergi Mekah. Bukan, ni bukan masalah tak boleh pergi, masalah wajib tak pergi ke Mekah. Nah, kalau pitih 5,000 ni nak bayar hutang ke nak pergi Mekah dulu. Maka dia gugur wajib pergi ke Mekah, bayar hutang dulu, terpang pergi ke Mekah. Murah rezeki. Tapi hak ni ada belaka dah, tak ada masalah. Jadi hak giliran bayar sampai masa kita bayar. Balik Mekah kita bayar. Hak 2 bulan kita duduk Mekah kita bayar sudah. Atau khabar pada tuan punya hutang kita akan balik kat gigi kita bayar. Jadi tak ada berlaku masalah. Itu maksud dia. Soalan seterusnya. Suami saya penyokong kuat Islam, tapi dia banas baran, musang macam hantu. Orang puan muslimat. Ni dengar tak muslimat ni? Kadang saya nasihat dia suruh pergi jemaah surah pun dimarah. Tapi kalau cakap bab politik dengan kawan dia, habis kaki tangan naik. Semangat sakan. Tapi kalau suruh dengar kat ustaz pagi Jumaat, rela pergi lepak kedai kopi. Tolong nasihat sikit suami saya ni. Dia ada dalam kuliah mana-mana pun. Harap melalui nasihat ini dapat memberi manfaat kepada dia dan saya. Baik. Jadi kita suruh suami ni bangun dulu nak tengok. Mampu tak bangun tak? Maknanya gitu. Tak usah bimbang lah, orang tak kenal kita. Orang tak kenal, dia pun tak tulis nama siapa-siapa. Jadi ginilah maknanya, lazimkan diri kita tu berjemaah. Memang sekarang ni zaman kita sibuk. Orang kadang tak dang, ni dia atuk anak, ni dia ambil anak tak dang, lepas. Tapi hak masa dang tu, lazimkan diri berjemaah. Dia gitu. Hak sembang lah. Kita rahi kok sembang kedai kopi. Tapi bila sembahyang dulu lah. Kat gigi sembang pula. Jadi kalau bawa temeak, jadi kita duduk sembang lama, akhirnya orang tak hormat tadi. Kehormatan orang tu tengok. Tanya orang sembahyang, kita duduk sembang, wah. Kalau sebulan ada sekali gitu, kita sedap sembang tu bab lain. Pasal musim 2-3 hari ni mesti sedap sembang sangat. Gerhana di Perak ni pula. Baru ni gerhana di Terengganu. Bulat getir dah. Gerhana Perak ni takut jadi siku molek lagi. Jadi sedap sembang sangat, sekali-sekala tu lain. Jadi tabiat tak molek. Sesar dulu. Sesar biar maknanya usaha kita ni mendapat keberkatan. Dia gitu. Kemudian jangan winapak sangat. Duduk kedai-kedai tu masa orang sembahyang. Jangan winapak. Lepas orang sembahyang, orang tak fitnah dah kita. Masa orang tengah sembahyang, nak waktu maghrib. Ramai bukan sini lah, kalau kita kalau di Nung memang ramai lagi lah. Jemaah kita dah. Time pilihan raya baru ni memang siap gatung dera atas kepala terus naik dera. Tapi masalah hari sembang masa garik. Nanti orang lain pergi surau masjid, dia ada juga set sembang ambil jalan. Dia ramai lagi jenis lagu ni. Jadi kekuatan kepada kita ni tak kuat. Nusrah, pertolongan Allah tu kurang. Dia gitu. Lawang kita kuat, kita tak gerak dengan benda-benda lagu ni. Kemudian jangan barang-barang, jangan panah barang, jangan musang sangat. Memang orang lelaki ni dia ketua. Tapi kita kalau kita fikir-fikir, tak kena kat kita. Orang puan ni Tuhan buat jenis lembut. Kita ni musang ni tak kena tepat. Musang biar kena tepat. Bini kita buat salah besar baru kita musang. Ni silap buat air. Penjerong apa nak tobik anak mata. Jadi serba tak kena, jadi tak boleh kat dia isteri kita. Sebab apa? Bila ada masa tepat yang tak molek, ada tepat yang molek. Nabi kata mu sepak terajang marah ke bini mu pada siang hari, malam pergi cari dia pula. Jadi tak comel lagu tu. Tadi pelebihannya jerelong, jerekah, jelek, tonyek apa semua. Malam pergi main kat bilik. Ya. Tidur dah. Jadi tak comel Nabi kata tu. Seolah-olah jadi dalam binatang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka itu dengan baik. Dia orang puang kita. Uduh comel pun bini kita.
Nah, atas akhirat lagi comel lah. Duduk dunia ni je. Nah, kita tengok. Akhirat lagi bini kita jadi 17 tahun. Rasa bimbang lah. Lah ni biar 47. Perut macam kek hari jadi. Nah, akhirat lagi 17 tahun. Nampak? Wa kawa'iba atraba. Nampak? Jadi anak dara yang umur 17 belaka. Nah, jadi tak usah musang sangat. Nah, kalau kita nak musang dengan benda-benda berlaku sekarang ni. Nak maksiat berluasa. Nah, soalan seterusnya, ustaz, fasik jatuh pada seorang jika buat dosa kecil sebanyak 3 kali turut-turut. Masyarakat sekarang dihidangkan rancangan televisyen kebanyakannya menayangkan pelakon wanita yang tak menutup aurat. Adakah mereka melihat lebih 3 kali akan menjadi fasik? Dia bukanlah mesti dengan 3 kali yang sebenarnya, cuma panduan. Fasik ini maknanya orang yang mengekali melakukan dosa kecil. Di antara dosa kecilnya melihat persembahan-persembahan hiburan yang salah di sisi syarak di dalam peti televisyen. Nah, jenis joget, jenis tarian, muzik puang dengan dedah aurat, nampak punggung ketak apa semua. Jadi kalau rutin dah jadi tengok semua, memang orang tu menjadi fasik. Rutin dah. Nah, jadi fasik. Bila fasik tu berlaku masalah dalam masalah nikah. Nikahnya tak jadi zina, tetapi dia pertikaikan tentang keadilan seorang wali untuk menjadi wali yang sebenar menurut lunah-lunah Islam. Nah, jadi bukanlah Islam ni agama menghalang seperti menghalang tengok televisyen, tak halang. Dia ada program yang baik, ada program yang tak payah tengok, joget-joget tengok dia. Drama saya tengok betul. Cerita keling tengok kau. Nampak dalam-dalam duduk. Nah, dengar-dengar dah sayang gak cerita ni ustaz. Saya tengok. Semua tu lakonan saja. Melainkan lakonan yang baik yang membawa kepada keinsafan dan sebagainya. Kalau cerita drama, cerita Melayu nak tulis. Nah, ni cerita ni main dengan bini orang, malah esok cerita kasih ni pula. Segi 3. Lusa madu 3. Nak main gitu lah. Dah kita berubang ulu kening. Dah erti lagi dia ambil gunah mak gunah. Nah, jadi cerita-cerita tak boleh tengok pelambok lagi, water berita. Nah, boleh tengok. Animal Planet. Baik tengok Animal Planet. Beruk gocoh dengan ikan jerung. Nah, ikan paus kejar kengga. Nah, macam-macam cerita dah tu. Semua kebesaran ciptaan Allah. Nah, National Geography, gunung berapi tu hang buat. Nah, kisah maknanya gempa bumi. Tu bagus kan cerita lagu tu. Nah, tengok cerita keling. Dah nak cerita keling. Cerita ni ustaz. Hak tulis. Saya tengok tahu dah cerita. Kediang depan macam-macam kisah. Kediang mesti marilah khabar. Faham tak? Tahu tak? Ada orang kata, ada ustaz kata roh orang mukmin tergantung lagi tak menjalankan hutang. Ini jika seorang itu terlalu banyak berhutang hingga tidak ingat dengan siapa dia berhutang. Adakah roh dia akan tergantung di akhirat nanti walaupun dia ada niat untuk bayar hutang tapi lupa dengan siapa dia berhutang. Baik. Dia gini, hutang ni sebenarnya tak boleh pada syarak. Melainkan apabila perlu. Jadi saja-saja berhutang dilarang oleh syarak. Ada duit dia 15,000 tapi kita nak beli beras, hutang timur 50 yang beli beras. Pitih ada 800 nak cek. Situ kata setengah ulama haram, tak boleh. Lagi. Jadi bila perlu saja balik nak beli beras tak piti. Tu boleh berhutang. Nah, jadi siapa yang berhutang kemudian niat tak berbayar, hak ni dia tergantung. Tapi siapa yang berhutang memang niat nak bayar, sampai masa dia terlupa nak bayar, tuan pun terlupa nak minta. Hak ni Allah Taala beri keringanan kepadanya. Lagu mana serah pada Allah. Allah Maha Adil. Faham? Gitu juga Nabi kata, aku jamin orang yang muflih ataupun dia memang nak bayar hutang tetapi tak mampu nak bayar hutang. Dia hutang 100 riyal sampai masa pitih tu dicuri oleh orang atau kebakaran. Tak mampu nak bayar hutang. Nah, maka Nabi akan bayar di akhirat nanti. Tu orang sungguh, orang ikhlas. Batu jangan jadikan berhutang ni sebagai satu tabiat. Hutang kita tabiat berhutang. Ambil mesin basuh berhutang, ambil TV berhutang, ambil sofa berhutang belaka. Dia benda hak besar lah yang kita hutang. Kereta 40,000 tak mampu nak beli cash, tu lain dengan hutang. Nah, ni kursi ni hutang kau. Boleh beli taruh piti sikit. Tak ada taruh piti sikit 1,000 hutang kau. Nak rias seminggu ayo. Buat pinjaman. Buat bayar seorang 18 tahun. Kursi. Dekat nandang. Dia kata dah nak duduk derah piti baru sikit baru dia 400. Kursi 1,000. Sipang dulu. Dah duduk atas latar tu tak boleh. Kena duduk atas kursi badu ain. Nah, jadi benda tu bukan benda perlu. Benda perlu ni kesihatan, buat pembedahan anak. Nah, bawa berhutang.
Nak beli kenderaan, ada PT ada 300, motosikal harga 4,000 tu lain. Kereta 15,000, 20,000, 40,000 tu lain. Nah, ni mesin basuh harga 700, 600 setengah. Automatik 900 ya, tak juga. Tu tidak disukai oleh Islam. Faham lagi? Beli cash hari tu. Tak ada, sabar dulu. Duduk tak boleh. Tuhan awak dah ni baluk pilu di punggung. Nah, ni Tuhan buat punggung kita ni bulat. Dia tak buat macam keting. Kalau Tuhan buat punggung kita macam keting ni, sekali duduk ada duduk. Tuhan buat bulat. Wa fi anfusikum afala tubsir. Pada tubuh badan kamu daripada kaki sampai ke kepala, buat apa mudah cek sesa? Bijaknya Tuhan cipta. Di antara bijaknya Tuhan buat punggung kita isi lebih. Nah, supaya bila kita duduk atas latah tak sakit. Maknanya sabar duduk atas latah 3 bulan, 4 bulan lagi. Nah, dia gitu. Ada orang dia tak ada punggung, dia tulang dia duduk cokang itu. Nak duduk mana? Tuhan buat ni, tayar Bristol. Tak? Mana ada tahu? Orang puang Michelin. Nah. Tiup les, tak ada tiup. Tak payah tukar, tak tahu. Kereta kita beli kereta Michelin pun tahan 8 bulan. 8 bulan kalau main alik hang alik patang, kalau jalan Terengganu tahan 18 hari. Jalan macam kena bung. Tak? Tapi punggung kita tengok orang umur 70. Ada aja tengok tukar punggung. Nah, Mak Haji dia pergi hospital, ada doktor tu sakit apa Mak Haji? Nak tukar punggung. Tak? Tak tahu. Tu kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kalau sabarlah 5 bulan, tak payah beli lagi siapa, beli cash lagi. Duduk tak latah tu. Nah, bukan benda hajat sangat. Saya ambil kitab doa harian. Di surau tempat saya kerja, niat saya nak belajar. Sekarang ini saya boleh membaca. Tapi saya sudah berhenti kerja. Adakah kitab itu kena pulang balik semula? Kulit kitab pun sudah terkoyak. Jadi surah kat dia kerja, dia ambil satu kitab kecek panduan doa-doa tak. Kadang-kadang ada kan kitab-kitab tu dah ada cara. Dia ambil pinjam halulah pada syarak. Tak, sebab Tuhan diberi itu untuk orang ambil manfaat. Dah sekong situ. Tak, baik dia balik di rumah dia baca dulu. Sudah dia kata mula. Wajib kena atas semula. Faham tak? Sebab orang-orang infak situ bukan untuk buat balik terus. Nah, mereka ditulis tu, siapa yang sudah pinjam, buat balik terus. Tu lain. Jadi dimaafkan kita keluar daripada tempat jika benda tu tidak diguna. Kalau jenis orang makan sakma, dah lewat tubik daripada surau. Kalau jenis orang dah amam benda tu boleh tinggal sakung itu, boleh balik rumah. Sebab Tuhan tu kalau dia tanya Tuhan dia mati dah, nak orang tak baca dekat surau ke orang baca dekat rumah? Dia kata duk baca dekat rumah dah apa dah. Dia gitu. Semasa saya kerja, saya ada menyimpan duit tanpa isteri saya tahu. Berani dia tak khabar ke bini dia. Berani ni. Mu takut bini kau? Takut tak? Takut benda? Cakap besar. Sekarang saya tak tahu macam mana nak guna duit itu. Saya ada niat nak beri duit ke mak saya. Sebab mak saya ada beri duit dulu masa beli motor. Bolehkah saya beri duit itu tanpa isteri saya tahu? Tolong perjelaskan. Dah buat apa awak jadi gini semua ni? Ni suami, dia dua simpan duit. Isteri tak tahu sampai masa nak pergi ke mak. Dah buat apa je isteri tak ada hak. Faham tak lagi? Isteri mak dia, ayah dia, kita mak kita, ayah kita yang takut bini marah. Ini masalah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ni dia bos, dia manager. Nah, dia menguasai, dia memerintah atas kaum wanita. Isteri itulah. Hatta kalau duduk rumah isteri sekalipun, dia ketua rumah tangga. Suami tak mampu, tumpang duduk rumah isteri buat rumah 1.8 juta. Kalau rendang ada 3, dapur besar kok tani. Kayanya isteri. Nak keluar pada rumah pun, walaupun rumah isteri kena minta izin suami juga. Faham lagi? Ni pitih suami. Nak pergi ke mak, takut bini marah. La ilaha illallah. Ni kata. Tak kena. Beri lah. Yang tak kenanya kita dak pergi ke mak kita, dak pergi ke adik, dak pergi ke abang. Anak bini tak cara. Baru tak kena. Bini kita beri yang bagian dia. Apa puang kan? Beri kan? Tak ada masalah tu. Jangan lupa isteri pula. Berapa wis bulan ke bini? Dah lah golik-golik berapa? 1,000? Lebih kurang 1,000 wis bulan. Gaji 900. Ke berapa?
Gaji 1,200 tau. Lebih kurang 1,200 gaji. Gaji 1,200, we ke bini 1,000. Tadi dia kata tak takut bini. Tak. Mana 200 dia pegang. Mu soal awal aku dah menang mu. Ramai laki-laki tak pakai baju ketika di hadapan mahram, malah sudah menjadi kebiasaan di kalangan Melayu kita sehingga nampak pusat dan lutut. Tak kisah dan tak pakai baju. Tapi pakailah kain biar tutup pusat daripada hingga lutut. Perempuan pun sama. Jadi harap beri nasihat. Ni nasihat sama dah. Selit sama dah kalau bak ni. Jadi tengok-tengoklah keadaan, jangan berdoa-doa lalu. Betul dah. Walaupun mahram kita, tapi ingat hanya depan isteri kita saja kita boleh pakai luar pendek. Tak. Sekarang ni banyak orang kalau pendek duduk di rumah. Depan kakak, depan anak. Tak boleh. Anak kita boleh tengok peha kita. Kita aurat kita depan anak, depan kakak, depan abang, depan pak dara, depan mak, depan adik. Baina surrati wa rukbati. Pusat dan lutut. Tak kaju tak apa. Depan ayah, depan kakak orang. Tapi luar pendek. Berat nandang. Depan anak tak boleh. Melainkan anak itu lam yazharu ala auratin nisa, Tuhan kata. Anak yang jenis tak reti bak aurat lagi, tak apa. Anak kita duduk lah beseng lah bilik air umur 1.5 tahun. Kita pun duduk mandi sama telanjang. Ada apa? Pasal dia tengok dia tak reti. Tapi kalau hak jauh pak dah memang dia katok macam tu. Dah tu lain. Ni ayah luar dalam dia dalam rumah berat dandang ayah. Turun pada atas tau. Turun ambil nasi naik. Luar dalam dia ayah. Anak kejut tengok. Tak berat. Ada jenis gini ayah gitu. Abang dia tu, adik tengok lagi. Tengok? Kenapa? Undertaker. Ayah dia. Kalau dalam bagi berat. Ni jaga sikit. Kena tutup. Lepas anak, pusat sampai ke lutut. Yang boleh tengok atas pada bawah pada pusat, atas pada lutut isteri kita seorang. Faham? Isteri kita seorang ni. Kita ada di rumah. Tak ada masalah kita. Tak akan keluar apa. Tak apa duk asal parang, tak akan keluar. Tapi asal molek takut apa. Saya beli barang kat Kok Memah. Kalau lewat bayar bulan-bulan kena cas RM1 ke atas, apakah itu dikira bunga? Macam mana nak mengelak kena riba pada zaman sekarang? Nak beli cash tak ada pitih. Dia gini. Kalau boleh jangan belilah di Kok Memah. Faham tak? Kok Memah ni dia Yahudi. Tak, kalau boleh. Tapi kalau sistem cas lagu tu lambat bayar, itulah riba namanya. Sistem pinjaman Islam ini bila kita lambat bayar macam kita beli kereta. Dia ambil balik kereta tu, sistem Islam. Kereta memang dia ambil balik. Tapi lambat bayar tu dia tak ada penalti. Itu sistem Islam. Dia tak akan naik harga. Sistem kapitalis Yahudi reka ni, lambat bayar tu dia akan naik pula. Naik. Itulah riba. Yang diharamkan oleh Islam. Jadi butang cara molek. Sekarang ni alhamdulillah banyak ulama-ulama kita berusaha supaya jadi banyak sistem muamalat Islam berlaku dalam negara. Walaupun tak sempurna macam zaman Nabi hari itu, tapi sekurang-kurangnya itulah yang ada, yang kita mampu berbuat. Jadi kalau boleh, kalau jenis lagu tu memang tak boleh. Tapi kita tak tahu pada asal kita tak berdosa. Ni memang jenis makan riba ni, sesek jual lagu ni. Kita tak berdosa, kita tak tahu. Baik. Boleh 10 minit ke? Tak apa. Saya semayang berimam. Lepas saya duduk saf pertama, yang kedua dari tepi. Saf pertama sudah penuh. Bila tiba rakaat kedua, datang seorang makmum duduk sebelah saya pula. Tapi dia tidak cuik saya. Tapi saya turun ke belakang, duduk saf dengannya. Betulkah cara saya itu? Baik. Semayang berimam, dia duduk saf pertama, yang kedua dari tepi. Saf pertama, kedua dari tepi. Saf pertama sudah penuh. Bila tiba rakaat kedua, datang seorang makmum duduk di belakang saya. Tapi dia tak cuik saya. Tapi saya turun ke belakang, duduk saf dengannya. Betulkah cara itu? Baik. Kalau kita pergi makmum tu, tengok saf itu telah penuh, maka kita nak masuk tak boleh dah. Kalau ada longgar kita masuk baru takbir. Sebab makruh sembahyang seorang belakang diri. Makruh sembahyang seorang. Jadi kita nak masuk saf rapat sangat, maka hukumnya kita takbir dulu, kita cuik. Orang yang kena cuik sunat undur duduk bersama kita, 2 orang belakang. 2 orang dikira satu saf dah. Maka ada saf tidak makruh lagi.
Jadi hak ni dah dah curi. Dia undur sendiri. Nak dia tengok ada makmum duduk seorang belakang, dia pun undur, tak payah curi. Lagi lega. Tak ada masalah tu. Lebih baik. Dalam hadis ni sebut Nabi kata hendaklah menarik orang yang seorang itu akan orang yang di hadapan. Tarik. Jadi tariklah. Tarik perlahan, jangan senjah kuat ulu libating. Tarik perlahan itu dia gostang. Jadi hak ni kita perasan dia duduk seorang, kita gostang. Jadi dapat pahala. Insya-Allah sah semayang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong atas perkara kebajikan dan takwa.